Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang sudi masuk ke dalam program kita ni, program Seluruh Mahabbah. Pagi ini adalah pagi yang Masya Allah, pagi pertama kita akan mulakan untuk menghidupkan program Seluruh Mahabbah ni. Saya Amir bin Yusuf bersama guru atau ustaz yang saya kasihi, lagi saya muliakan, Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, Masya-Allah, yang akan menjaga dan membimbing saya especially dan kawan-kawan yang menonton agar kita lebih memahami maksud mahabbah. Okey. Jadi saya serahkan untuk ustaz untuk mulakan semula. Kita mulakan dengan doa dan insya-Allah kita akan berjalanlah lepas tu. Saya serahkan kepada ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fadal. Alhamdulillah, saya Amir bin Yusuf terasa sungguh bertuah dan terasa sungguh bersyukur kerana usaha yang saya cuba usahakan sejak tahun 2010 disambut baik dan disambut dengan penuh kasih sayang oleh Ustaz Raja Ahmad Mukhlis untuk menghidupkan tajuk Seluruh Mahabbah. Bermula dengan single lagu saya lah, single pertama saya tahun 2010 berjudul Seluruh Mahabbah ni. Daripada situlah perjalanan saya sehingga ke hari ini. Tapi di situlah bermulanya perjalanan saya untuk mengetahui bahawa maksud mahabbah itu terlalu besar untuk setiap manusia, terutama sekali kita yang telah beriman dan telah meyakini bahawa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memahami kenapa perlunya mahabbah tu, perlu adanya kasih sayang atau cinta pada Rasulullah tu, kita akan bincangkan dalam program ni lah bersama Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Jadi Ustaz, Ya saya. kita nak start dengan selawat dulu, kasidah dulu ke macam mana? Kalau kita punya perjalanan yang panjang lah daripada 2010 nak sampai ke 2021, 11 tahun lah. 11 tahun punya perjalanan untuk muncul benda ini secara praktikal, secara realiti. Jadi mungkin nostalgia ke? Kenangan, nostalgia tu dah lama sangat. Maknanya kenangan perjalanan tu, saya rasa tajuk ini sendiri ada kekuatan dia, tajuk dia sendiri. Kita cerita macam mana kita boleh bersama secara tajuk sebelum jasmani lah, kan? Kerana tajuk itu sendiri mungkin unik kerana menggambarkan mahabbah itu sepatutnya memang seluruh lah. Mahabbah ini tidak boleh pilih-pilih begitu. Kerana terutamanya dikaitkan dengan hubungan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita maksudkan mahabbah kepada Rasulullah SAW ni, mahabbah ni kena seluruh lah. Kena kalau bahasa kita all of me love all of you lah, kan, bahasa dia tu. Maknanya seluruh kita sayang keseluruhan Nabi SAW. Waktu Amir, saya rasa saya dapat CD lah zaman tu, kan, CD. Kad apa dia panggil? Kad pengenalan lah. Kan, CD tu.
Saya dapat daripada adik saya lah. Bukan daripada Amir pun. Daripada adik. Hanif, Raja Raja Hanif. Hanif. Raja Hanif. Dia menonton dari Mesir. Assalamualaikum. InsyaAllah, Raja Hanif. Jadi dia bagi saya CD tu. Kita dengar dan wow, seronok lah. Alhamdulillah. Lepas tu kat belakang tu kan dia ada letak caller ringtone kan dia ada caller ringtone tu. Dia adalah coding dia tu kan. So kita daftar lah. Masuk je lah. Jadi sejak 11 tahun orang telefon saya memang keluar lagu tu lah. Memang sebenarnya tak terfikir pun nak tukar, dan Allah Ta'ala pun tak izinkan tukar pasal saya pun dah tak ada dah dapat cara-cara nak tukar tu lagu lain kan. Jadi ialah ada asbab maknanya terus lah lagu tu jadi pendengaran orang sejak 11 tahun telefon saya. Jadi kita dengar lagu dulu, kemudian baru jumpa kan. Kita jumpa Amir dekat program Habib Omar di Muasalah. Jadi saya kata, Amir, cuba call kan. Amir call dengar lagu sendiri kan. Kan? Wah, Masya Allah kan. Jadi ketika itulah bermulanya perjalanan seluruh mahabbah itu. Saya rasa mungkin orang pun tak tahulah apa tu seluruh mahabbah. Mungkin Amir kena nyanyi dulu lah kot lagu tu. Tak ramai pun orang yang telefon saya kan. Boleh mula dengan lagu tu dulu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, sebenarnya saya nak cerita sikit intro tentang lagu ni. Lagu ni sebenarnya tercetus asbabnya daripada satu kisah. Kisah ni daripada kawan saya yang selalu pergi menziarahi almarhum Habib Ali Batu Pahat waktu tu. Oh, insyaAllah. Waktu tu saya tak tahu langsung tentang Habib Sayyid yang ulama asal ni, saya tak tahu. Okey, tak tahu betul-betul lah, tahu sikit-sikit je. Jadi saya tanya dia, siapa Habib Ali Batu Pahat ni? Jadi kawan saya cakap, Masya Allah, dia ulama, dia seorang orang special lah. Okay, Aulia Allah di Batu Pahat, ramai datang menziarahi Habib Ali Batu Pahat. Jadi dia offer saya, jomlah kita pergi ziarah Habib Ali Batu Pahat. Jadi saya pun saya tak kenal, tapi saya teringin lah. Tapi waktu tu saya tak tahu, tapi katanya sekarang ni kalau pergi ziarah pun kemungkinan susah nak jumpa berdepan sebab orang dah terlalu ramai, dan Habib Ali Batu Pahat waktu tu macam sudah uzur ataupun susah nak terima tetamu lah. Jadi tapi dia kata Habib Ali Batu Pahat ni, kalau dia tahu siapa pandai kasidah ataupun ada kasidah yang dia suka dengar, dia akan izinkan. Mengikut kawan saya ni lah, kawan saya ni nama Taufik di Taman Tun. Jadi saya pun waktu tu, tanpa saya tahu tentang kasidah sangat, saya tiba-tiba tercetus rasa ingin menulis lagu. Menulis lagu. Tapi waktu tu tak tahu nak tulis lagu apa. Sebab saya pun nak baca kasidah pun, saya bukan pandai bahasa Arab ke, tak faham ke. Belum lagi betul-betul into kasidah ni. Saya waktu tu pun dah berhenti menulis lagu sebenarnya. Tapi satu hari saya ke rumah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Ada satu sesi pertemuan hanya saya dan Habib Ali. Habib Ali tahu saya ni bekas penyanyi waktu tu. Mungkin ada kawan-kawan yang bagi tahu Habib Ali. Jadi Habib Ali tanya saya, dulu menyanyi kan? Saya kata, ya dulu saya menyanyi, sekarang saya dah tak nak menyanyi. Habib Ali kata, kenapa tak nak menyanyi lagi? Itu saya kata, oh dulu macam-macam lah, saya bagi alasan lah. Sebab waktu tu saya betul-betul rasa dah tak nak involve lah dalam entertainment scene ataupun bahagian hiburan ni waktu tu. Jadi Habib Ali bangun dan terus masuk dalam bilik dia, dan dia bawa 2 kaset pada saya. Dia tunjuk pada saya 2 kaset. Satu kaset ada pesantren dari Indonesia punya maulid punya kaset. Nah, dalam tu ada burdah, bacaan burdah. Lepas tu satu lagi dia tunjuk satu kaset Abdul Salam Al-Hasani. Waktu tu saya macam saya tak kenal lah siapa kan.
Habib Ali Zainal Abidin cakap, kita boleh mengajak orang dengan melalui lagu-lagu dengan suara kita. Kalau kita ada suara yang baik, kita pandai menyanyi, kita boleh jemput orang mendekati agama ni dengan apa yang Allah kurniakan pada kita. Jadi start pada tu, saya ada satu azam yang ingin menulis lagu semula. Sedangkan waktu tu saya dah berhenti menulis lagu ataupun menyanyi dalam industri, jadi penyanyi lah. Dah 3 tahun lebih dah saya tinggalkan. Tapi disebabkan ada sokongan kat situ, saya pun mendapat satu ilham lah. Jadi lagu Seluruh Mahabbah ni sebenarnya benihnya daripada situlah, daripada 2 kisah ni, daripada kawan saya yang cerita tentang Habib Ali Batu Pahat suka mendengar kasidah. Dan satu lagi, bila saya jumpa dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang menyatakan boleh je menyanyi ni, tapi kalau kita sedarlah apa yang kita nyanyikan tu dan kalau kita gunakan tu untuk mengajak orang mendekati Allah dan Rasulullah SAW. Jadi lagu Seluruh Mahabbah ni pun tercetus ketika saya, ilhamnya datang ketika saya ke majlis maulid di Baitul Aman. Okay, waktu tu saya nampak ada bulan, waktu tu maghrib tapi bulan dah penuh waktu tu. Jadi bila saya tengok bulan tu, tiba-tiba saya dapat terus melodi dan liriknya datang serentak. Tapi waktu saya tengah menyanyikan tu, saya ambil phone saya record saya punya melodi dengan lirik tu. Bila saya dah habis dekat chorus tu, saya dah sampai masjid tu, Masjid Baitul Aman. Saya tengok orang dah nak start azan maghrib dah berkumandang. Jadi saya stop, saya letak phone saya. Jadi saya teruslah pergi ke masjid. Sampailah habis majlis maulid malam tu, dekat lepas makan semua, dah habis balik dekat pukul 11 lah, lepas dah habis majlis duduk makan-makan tu. Saya masuk dalam kereta, saya dengar balik lagu tu, saya macam Masya Allah, betul ke saya buat lagu ni? Sebab dah lama kan tak dengar saya buat melodi dengan lirik ni. Jadi saya pun terus kontak kawan saya, nama dia Tengku Syafizullah. Masya Allah, kawan saya ni pun lama juga tak main muzik. Tapi saya tak kenapa saya nak panggil dia duduk untuk compose lagu ni. I mean, dia jadi musical arrangement lah. Dia buat musical arrangement. Dia pandai main piano semua. Jadi lagu ni saya keluarkan dengan dia dan dia yang cari chord semua. Jadi di situlah bermulanya lagu Seluruh Mahabbah ni. Jadi saya nak nyanyi sikit lah kan. Ustaz suruh nyanyi kan? Okey Ustaz? Nyanyi sampai habis lah. Nyanyi sampai habis lah. Bukan sikit. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itulah acapella je lah kan. Acapella. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bulan pun pernah menyaksikan kisah cinta seorang Nabi yang mulia. Apalah daya untuk kita semua meraih cintanya yang suci dan tulus. Dilahirkan ke dunia untuk kita semua. Dialah pembawa cinta sebenarnya. Ya Rasulullah, seluruh mahabbah ku berikan, ku nyatakan hanya kepadamu. Ya Rasulullah, seluruh mahabbah ku berikan, ku nyatakan hanya kepadamu. Wajah baginda penuh bercahaya, kekasih Allah yang paling setia. Bumi Madinah menjadi mulia, menghubung hati yang
dunia untuk kita semua. Dialah pembawa cinta sebenarnya. Ya Rasulullah, seluruh mahabbah ku berikan, ku nyatakan hanya kepadamu. Ya Rasulullah, seluruh mahabbah ku berikan, ku nyatakan hanya kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Itulah lagu yang makna yang kita dengar sejak dulu, yang memberi inspirasi, insya-Allah. Jadi akhirnya dihasilkan lagu tu, ya? Ya, dihasilkan dengan mudah, dan saya pun terasa selama saya menulis lagu, sebelum tu lagi, saya rasa saya tak rasa semudah ini. Dan macam nak cakap, ada macam lain lah. Bukan sebab lagu saya, tapi saya rasa proses pembikinan, cara susunan lagu dan saya rasa ni lagu yang paling simple pernah saya tulis. Dan paling, tak tahu, dia datang macam serentak. Melodi tu dengan lirik tu datang serentak. Bukan saya buat melodi humming-humming dulu baru saya tulis, tak. Dia datang, bulan pun pernah, saya tulis terus. Lepas tu yang bestnya semua ada. Waktu saya buat tu semua dah ada pen, ada kertas. Saya ni menulis kan, old school kan. So ada betul phone pun ada voice recorder. Jadi kawan saya pula waktu saya minta tolong tu, Tengku Syafizullah ni, Ash, kita panggil dia Ash. Ash ni boleh datang relax je. Saya pun 5-6 tahun saya tak jumpa Ash ni. Saya minta nombor dia pada kawan saya yang lama juga saya tak jumpa. Saya call dia angkat, dan dengan mudah dia datang ke rumah saya, bawa keyboard, bawa mic semua, kita buat demo. Lepas tu dia tanya reference lagu saya ni. Saya kata saya tetap dengan saya lah, saya suka ballad, soul, R&B. Jadi dia yang pilihkan sound lah, bunyi sound tu, arrangement. Lepas tu mudah. Lepas tu pergi studio, kita record. Lepas tu saya tak pernah pun pergi print CD ni. Allah dorongkan saya tu, isteri saya lah sebenarnya yang design CD cover dan menguruskan percetakan CD itu pun kami buat sendiri semua, from scratch, indie habis. Memang waktu tu saya ni memang indie lah. Dan saya pun rasa lagu ni untuk orang yang faham saja. Saya tak adalah macam pulun nak keluarkan ke radio ke nak jual ke apa. Dan saya jadikan ni barakah untuk saya memulakan langkah baru waktu tu untuk buat kerja saya lah. Dan waktu tu saya bersama dengan sebuah yayasan untuk menyokong yayasan tu dengan usaha mereka menjaga anak yatim, Yayasan Basmi Kemiskinan Negeri Selangor. Saya support dengan kalau siapa beli CD ni, insyaAllah duitnya sebahagiannya pergi ke tabung ni lah, tabung program anak yatim, Click a Child. Jadi barakah lah, semua tu resepi yang barakah Ustaz. Ada anak yatim, ada guru, ada bulan, ada majlis, ada, Masya Allah, macam Allah mudahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi daripada lagu ni pun sendiri sebenarnya penceritaannya juga ada beberapa pelajaran yang kita boleh ambil. Pertama ialah masalah niat di sebalik amal. Mungkin satu masa dahulu ialah Amir sendiri kan terlibat dalam industri kreatif lah kita panggil, dalam lagu dan sebagainya. Mungkin menjadikan lagu itu sebagai matlamat, mungkin hiburan ni sebagai matlamat. Dan memang ramai orang begitu yang menjadikan sesuatu yang sepatutnya sebagai alat sebagai matlamat. Memang
Jadi terbalik begitu. Jadi akhirnya apabila hiburan melalaikan dan sebagainya, dia jadi hiburan apabila jadi matlamat, maka dia melalaikan. Kerana matlamat alat ini sepatutnya digunakan untuk sesuatu, bukan kita dipergunakan oleh sesuatu itu. Jadi itu sebenarnya yang berlaku. Yang kita perlu faham bahawa ada benda yang sekadar alat sahaja. Matlamatnya jauh lebih besar. Tetapi kalau tidak ada matlamat yang jauh lebih besar, maka dia akan jadi mematlamatkan alat itu. Itu yang bila sudah berhijrah lah, Alhamdulillah. Maksudnya, orang apabila sedar bahawa dia sudah diperhambakan oleh benda-benda yang sarana-sarana ataupun alat ni, macam Allah SWT sebut dalam Quran, Zuyyina linnas hubbu syahwat kan. Berindahkan bagi manusia itu suka syahwat. Syahwat ni sebenarnya alat saja, bukan matlamat. Tapi bila orang jadikan dia hub, cinta, jadi dah jadi syahwat tu matlamat lah. Dekat sini lah pecah-pecah matlamat yang sebenarnya alat saja. Maka bila dah berhenti, tiba-tiba ada keinginan, maknanya untuk ziarah ulama dan inspirasi untuk menulis itu pun sebenarnya lahir daripada satu matlamat. Matlamat ingin mahabbah kepada ahli mahabbah. Kemudian ada inspirasi pula daripada guru kan. Al-Habib Ali sendiri berinspirasi bahawa tak perlu berhenti. Maknanya dalam kaedah tarbiyah, ini ialah suatu izin. Maknanya bila kita buat sesuatu dengan izin, maka dia jadi lain. Bila kita buat sesuatu dengan izin, maka dia jadi lain. Pasal kita asalnya tinggalkan sebab berhati-hatilah dengan apa yang kita nak buat kan. Kan buat nyanyi-nyanyi balik kan, dah ke mana pula perginya kan. Dah hilang arah dan sebagainya. Jadi berhenti untuk jaga diri daripada diperalatkan oleh alat. Tetapi bila didorong oleh satu izin yang baru, izin ni, kalau murabbi ke orang-orang soleh ke yang berinspirasi kepada kita untuk kita gunakan apa yang kita mampu, yang kita boleh untuk tujuan yang lebih besar, maka dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi kita ni diperalatkan oleh mahabbah, kita diperalatkan oleh tujuan yang besar. Kalau orang diperalatkan oleh cinta dunia, maka nilainya lebih rendah daripada dunia. Tapi kalau orang dipergunakan ataupun dijadikan dirinya untuk digunakan oleh Rasulullah SAW, maka nilainya ialah Rasulullah SAW. Nilai niatnya itu, kan? Jadi seseorang akan menjadi nilainya ialah pada apa yang diinginkan. Jadi itu yang pertama, maknanya ada izin dalam melakukan apa yang kita lakukan, maka kesannya Masya Allah. Itu sangat besar. Kemudian ada simbolik dengan bulan. Bulan ni cerita dalam syair Arab lah, ataupun syair mungkin apa jenis sastra pun, bulan ni dia ada simbolik dia. Bulan ni simbol kepada keindahan dan kecintaan. Dia dua-dua bulan. Kalau dalam sastra lah, bulan ni ialah simbol kepada jamal dan hub. Simbol kepada indah dan cinta. Kerana pemandangan, sebab kita boleh memandang sesuatu yang sempurna di langit dan dekat dengan kita ialah bulan. Kalau tengok bintang kecil sangat kan. Tengok awan tak jelas apa yang kita tengok kan bentuknya. Nak tengok matahari pun tak boleh. Silau. Jadi bulanlah yang dapat kita tengok secara sempurna di langit. Bulan kita dapat lihat secara sempurna di langit. Jadi bulan ini represent ataupun menunjukkan keindahan. Dan suasananya sesuai untuk tengok. Kalau kita tengok sesuatu di langit waktu siang, sakit mata walaupun tak tengok matahari. Kan? So kalau kita tengok sesuatu di langit, kita kena tengok malam baru cantik. Dan bintang cantik tapi kecil sangat. Awan pun tak berapa cantik waktu malam. Tapi melihat bulan ni satu benda yang indah. Itu simbol kepada keindahan, tu yang pertama.
Dan yang kedua, simbol kepada kecintaan. Kerana selalunya kekasih ni tidak tidur malam. Kekasih tidak tidur malam. Kan dalam qasidah pun sebut, wa naumu alal asyik haram. Kan? Wa naumu alal asyik haram. Tidur bagi kekasih ni haram. Maknanya kekasih ni selalu tak tidur malam. Sebab tu para pencinta Allah SWT disebut sebagai tahajud, sahiral layali, dia berjaga malam dan sebagainya. Kenapa? Kerana malam tu simbol kepada kekasih yang sedang jaga. Allah SWT pun sebut, waja'alna al-laila libasa. Kan malam tu dijadikan pakaian. Pakaian ni simbol kepada cinta, kerana cinta ni menutup keaiban kita. Maknanya cinta ni sebab isteri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi isteri, kerana saling menutup keaiban masing-masing. Kerana dengan cintalah kita menutup keaiban sesama kita. Jadi malam ni simbolnya besar. Dan dia punya raja malam ialah bulan. Kan? Raja malam itu ialah bulan. Jadi bila mula pun mula pun lagu ini dengan bulan sudah membayangkan cinta itu sendiri dan keindahan itu sendiri. Sebab tu itu pilihan. Itu poin yang kedua lah. Poin yang ketiga, banyak poin saya. Poin yang ketiga, apabila kita berkarya, apabila kita membuat sesuatu tentang Rasulullah SAW, maka nilai kita dalam sesuatu kerja itu akan jadi paling sempurna yang pernah kita hasilkan. Paling sempurna yang pernah kita hasilkan. Sebab tu para ulama sebenarnya yang menulis kitab-kitab, mereka boleh pergi jauh dalam kitab-kitab mereka kerana mereka ada menulis tentang Rasulullah SAW. Mereka jauh pun, macam Imam As-Suyuti misalnya. Satu ulama besar, banyak menulis tentang Rasulullah SAW. Khasa'is Kubra misalnya. Imam Al-Baihaqi boleh maknanya pergi di tahap yang jauh dalam fiqh Syafi'i dan dalam akidah pun. Dan beliau pun ada menulis tentang Rasulullah SAW yang nama Dalail An-Nubuwah. Nah, begitu juga. Bahkan penyair-penyair Arab pun seperti Al-Imam Al-Busiri misalnya. Al-Imam Al-Busiri pun dia ada diwan. Diwan ni ialah buku kompilasi syair-syair. Dan diwannya tidak dipandang oleh orang. Diwannya biasa-biasa sajalah di tahap orang Arab dulu. Tetapi apabila dia menulis burdah, maka orang mengatakan ini bukan daripada dia. Bukan level dia. Maka sejak dia tulis burdah, maka seluruh qasidah, seluruh syairnya di tahap yang tertinggi. Dia ada Muhammadiyahnya, kan? Dia ada qasidah-qasidah lain yang kalau kita buka burdah, di hujung-hujung tu dia ada Muhammadiyah dan sebagainya. Selain daripada burdah. Jadi apabila dia menulis tentang Rasulullah SAW saja, tahapnya luar biasa. Sampai kata para ulama, tidak ada pujian dalam bentuk syair setelah Al-Busiri boleh menandingi burdah. Tak ada. Kalau nak memuliakan qasidah ataupun syair masing-masing, dia akan tiru burdah. Maknanya dengan meniru burdah, menjadikan syair mereka indah. Seindah burdah. Dia dah jadi satu tahap benchmark yang paling tinggi dalam memuji Rasulullah SAW. Dan dilakukan seperti oleh Ahmad Syauqi misalnya, ulama syair, penyair syair besar di Mesir. Dia cuba meniru burdah supaya dapat tahap dekat dengan burdah. Dan itu bukan berlaku di zaman ini saja, berlaku di zaman Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan Sayyidina Hasan bin Sabit ini ialah seorang penyair yang kelas 2 ataupun kelas 3. Kelas 2, kelas 3 ni dia bukan kelas first class lah. Kelas 2, kelas 3 dalam penyair Arab. Tetapi sejak dia memuji Nabi SAW, kan, dengan syairnya yang masyhur kan, antaranya wa ajmalu minka lam tarakatu ainin wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maka dengan qasidah ini dan qasidah-qasidah lain yang memuji Nabi SAW sampai Nabi SAW memberi selendang kan, memuji Hasan bin Sabit.
maka menjadikan seluruh hasil daripada Hasan bin Thabit setelah itu ialah paling tinggi. Maknanya ini satu kemuliaan apabila orang menulis tentang Rasulullah SAW, maka kualitinya akan meningkat. Ini salah satu dari sudut seni sahaja. Orang yang menjadikan dia yang boleh berkarya tetapi dia menjadikan alat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan meningkatkan kualitinya lebih tinggi daripada yang asal. Upgrade dengan Rasulullah SAW. Sebab tu ulama mengatakan kita ni tidak memuji Rasulullah SAW dengan pujian kita, tetapi kita dipuji oleh pujian kita terhadap Rasulullah SAW. Oh, orang ni pernah puji Nabi SAW. Ini kita mulia kerana memujikan Nabi SAW. Nabi SAW kita puji ke, tak puji ke, Allah dah puji. Tak ada pujian lebih agung daripada Allah SWT. Tapi kita tompang-tompang lah. Tompang-tompang. Macam selawat ke atas Nabi SAW lah. Allah SWT kata, kau selawat kau banding selawat aku sebenarnya. Selawat aku dah tinggi dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah kata, kalau kau ingat selawat engkau tu ialah selawat yang aku dah selawat dulu dah. Maksudnya kita menompang, kita ikut-ikut Allah dan para malaikat untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi, so, maknanya seolah-olah nak mengisyaratkan, kalau engkau tak selawat pun, Allah dah selawat. Kalau engkau tak selawat pun, Nabi dah selawat. Para malaikat dah selawat. Maknanya nak menunjukkan Nabi SAW tak memerlukan pun selawat tu. Tapi kitalah yang memerlukan selawat tu ke atas Rasulullah SAW. Jadi, ini ialah ilustrasi yang besar. Kalau kita nak kembangkan daripada penceritaan tadi saja, inilah cabang-cabangnya. Cabang-cabang mahabbah. Sikit je tu. Cabang-cabang seluruh mahabbah tu. Ini baru sikit daripada seluruh tu. Banyak lagi daripada seluruh mahabbah tu yang tak mampu kita ceritakan. Sebab kita pun sekarang dalam baca kitab syifa. Kita ada majlis kitab syifa. Masya Allah, tak habis-habis dah 2 minggu ni. Baca. Baca saja laju yang macam kita buat malam tu kan. Amir ada kan, yang 40 hadis tu kan. Macam tu, kita baca saja. Tapi tak habis-habis pun. Al-Syifa itu. Dan Al-Syifa yang ditulis oleh Qadhi Iyad ini, kitab yang dia mengharapkan dengan penulisan ini dapat penawar. Masya Allah. Ini nanti kita bincang sesi yang akan datang bagaimana kecintaan kepada Nabi SAW menjadi penawar kepada zahir dan batin. Itulah rasanya, maknanya daripada penceritaan tadi, kalau kita lihat sisi-sisi yang boleh kita lihatlah, mudah-mudahan boleh kita bawa kepada kehidupan kita. Boleh kita bawa kepada kehidupan kita. InsyaAllah. Ada penambahan, silakan. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sebenarnya tak adalah cerita kat semua orang sangat. Cerita behind the scene ni kan. Yalah. Itulah sebab program ni, program seluruh mahabbah ni kita kena bagi seluruh lah. Kena cerita kan. Sebab takut nanti tak sempat dah nak cerita ni. Kita pun tak tahu lagi dengan keadaan zaman pandemik ni. Ya Allah uji kita ni. Kita doakanlah. Pasti ada hikmah yang hebat ni yang Allah nak ingatkan kita bahawa kita dah diuji macam-macam. Tapi zaman yang kita sedar ni, Allah turunkan satu ujian yang dunia dah isytiharkan sebagai pandemik. Tapi kita yang ada keyakinan bahawa Allah juga menurunkan penawar kan. Setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada penawar bersamanya. Jadi kita yakin yang ada penawar. Cuma bila kita nak dapat, macam mana kita nak dapat tu hanya dengan izin Allah. Jadi saya bersyukurlah bila saya pulang dari Oman, Ustaz Raja Ahmad Muflis telah menyuruh ataupun membangkitkan semangat untuk saya menyalakan balik kisah mahabbah ni yang saya rasa saya pendam lama jugalah. Okay, tapi pendaman ini juga telah membuat saya menulis banyaklah lagu ataupun karya-karya sewaktu saya di Oman nanti yang saya akan tunjuk pada Ustaz nanti untuk Ustaz betulkan kalau apa yang dibetulkan. Dan saya juga tahu yang Ustaz pun banyak menulis. Saya kenal Ustaz pun
daripada nama Ustaz ni sebagai seorang penulis buku ataupun kitab-kitab yang mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Okay? Ada beberapa tajuk, nanti kita nak cakap juga tentang tajuk buku-buku Ustaz tulis tu kan. Best juga kat sini sebab macam kena lah dengan kita punya program ni. Seluruh Mahabbah ni boleh review juga buku-buku Ustaz tu. Okay, jadi saya Alhamdulillah saya terasa macam ada satu benda yang saya nak share, paling saya nak share sekali is tentang yang sekarang ni lah, masalah yang kita rasa masalah. Sebenarnya saya rasa bukan masalah, ni semua peluang. Saya rasa ni peluang. Macam contohnya pagi ni lah kita buat program ni kan, saya sebelum ni tak tersangka pun nak buat benda-benda macam ni. Ada channel ataupun ada program macam ni, tapi asbab tu kan, kadang-kadang kita tak nak tapi Allah dorong kita, Allah tolak kita sampai kita kena juga buat. Ni saya rasa dah keperluan lah untuk adakan platform ni. Platform untuk mencambahkan balik rasa ingin mengenali insan yang paling Allah cintai. Dan kita sebagai orang Islam ni, saya rasa kunci untuk mengenal Islam ni adalah Rasulullah SAW. Saya orang yang rasanya paling tak tahu apalah kan. Tapi saya pun pergi juga kelas-kelas agama, tazkirah kat masjid. Alhamdulillah banyak ilmu, banyak juga information yang saya dapat. Tapi bila saya dah masuk ke dalam majlis bersama ulama yang menggunakan kunci mahabbah ni, kunci cinta ni, saya rasa macam barulah saya, macam mana, kalau saya izinkan lah, kalau diizinkan saya kata barulah saya hidup. Sebelum tu macam tahu saya ni Islam, lahir dalam keluarga Islam, dah pergi Mekah pun, dah belajar agama sekolah lah kan. Tak adalah saya pergi sampai mengaji pondok ke apa. Tapi kalau kita duduk dengan majlis yang, contohnya majlis maulid lah, okay, majlis marhaban, kalau orang kampung kata majlis marhaban, kita terasa macam, walaupun tak faham, tapi majlis tu sendiri pun buat bagi kita rasa macam rasa macam hidup lah. Untuk saya lah. Tambah lagi bila kita dengar bacaan tu, kita faham rawi dia, fasal dia, kisah-kisah sirah yang tentang kelahiran, siapa datuk Rasulullah, siapa ibu Rasulullah. Walaupun kita tahu ayah Rasulullah namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Tapi kalau tiap-tiap hari kita dengar, tiap-tiap minggu kita dengar, waktu kita dengar dalam keadaan lagu pula, ada kasidah pula, dia macam cerita itulah yang buat bagi saya rasa cerita-cerita ni lah yang akan membuat bagi kita betul-betul mengenali agama yang sedang kita anuti ni. Ini agama yang benar, agama Islam, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi saya rasa tak ada cara lain untuk kita menjadi Muslim tanpa kita mengenali insan yang ditugaskan untuk membawa ajaran ni. Jadi rugilah kalau, saya rasa kalau kita tak kenal maka tak cinta tu. Tu konsep saya senang lah, macam tak kenal maka tak cinta. Apa pun kalau kita buat kan, kalau without kita kenali, kita tak akan betul-betul rasa. Jadi saya rasa penting sangatlah, sangat wajib lah untuk kita ceritakan tentang Rasulullah ni tiap-tiap hari. Tak kisahlah dalam bentuk apa pun. Macam sekarang ni bentuk streaming macam ni lah kan. Kalau kita ni ada buku, kita rajin baca buku, kita tambahlah buku-buku tu, buku bacaan kita. Jadi saya rasa best lah. Dan saya nak ajak ramai yang kawan-kawan yang ikut program kita pagi ni, mulai hari ni insyaAllah saya plan dengan Ustaz nak buat program seluruh Mahabbah ni Isnin dan Khamis. Tak tahulah kenapa saya pilih Isnin dan Khamis, tapi ikut Ustaz lah. Kalau Ustaz free, kita buat pagi lah, sebab pagi ni best. Kalau saya tak silap, saya pernah dengar dalam satu majlis waktu awal-awal saya pergi di Masjid Tamanta bersama Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Waktu tu disyarah tentang waktu duha. Waktu duha ni, betulkan saya, waktu duha ni adalah simbolik tentang betapa cahaya Rasulullah ni lembut seperti waktu duha. Tenang dia, cahaya ni macam duha. Indah dia macam waktu duha. So, simbolik
Rasulullah ni dalam waktu duha. Jadi saya nak cahaya duha ni menyinari program kita ni, insya-Allah. Kan Ustaz? Okey Ustaz macam tu. Kalau Isnin Khamis 9.30 pagi sampai pukul berapa yang Ustaz larat lah. Kita try lah buat sejam setengah ke. Okey Ustaz? InsyaAllah boleh kita cuba, sebab Isnin Khamis pun ialah masa yang Nabi SAW sebut hari yang diangkat amal dan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari itu kita puasa Isnin Khamis kan. Maknanya adalah kelebihan dekat situ. Dan waktu duha pun memang dikaitkan dengan Nabi SAW. Sebab itulah sebahagian ulama menafsirkan ayat wadduha itu, demi waktu duha itu, dan wadduha itu dari Rasulullah SAW. Maknanya demi Rasulullah SAW, ada yang menafsirkan begitu. Sebab cahayanya Nabi SAW ialah cahaya yang kalau waktu duha ialah cahaya yang paling baik, paling menyihatkan, dan cahaya itulah yang banyak khasiatnya dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita boleh ambil kesempatan pada waktu-waktu duha itu, insyaAllah kita cuba. Kalau tak boleh seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kalau boleh kita buat Isnin Khamis, insyaAllah cuba. Boleh. InsyaAllah. Memang saya pun memang ada kuliah duha. Maknanya Isnin, Rabu, Jumaat tu kita memang ada kuliah duha di Media Al-Ihya. Antaranya kita akan baca buku, Syama'il, kita akan baca buku Cahaya Nabi Muhammad SAW ataupun Anwar Muhammadiyah lah. Kenapa? Kerana bila kita sebut tentang cahaya ni, cahaya pun itu sendiri sebenarnya merujukkan kepada keindahan dan kecintaan. Sebab cahaya ini, cahaya suatu benda yang menerangi. Menerangi itu indah, dan menerangi itu ialah suatu benda yang merawat hati kita dengan kecintaan itu. Kata Nabi SAW disebut sebagai nur dalam Al-Quran. Al-Quran pun nur juga. Maknanya dia ialah penawar dan dia ialah keindahan dan kecintaan. Sebab itu kita lihat para ulama pun banyak menulis tentang Rasulullah SAW kerana untuk mengindahkan diri mereka dengan kecintaan Nabi SAW dan menambah kecintaan mereka dengan keindahan Nabi SAW. Sama ada dua tu. Kita boleh menambah keindahan kita dengan mencintai Nabi SAW. Orang yang mencintai Nabi SAW ni dia ada akhlak yang indah, kan? Dan menambah kecintaan kita dengan keindahan Nabi SAW. Dan bila kita dah faham keindahan Nabi SAW, tambahlah kecintaan kepada Nabi SAW. Sebab para ulama pun sendiri memahami bahawa kalau kita sibuk dengan ilmu saja, kita tidak disibukkan dengan mahabbah, ilmu ni akan jadi jafa, akan jadi keras. Sebab kita antara masalah ilmu, masalah ilmu ialah rasa tahu. Rasa tahu itu masalah. Jadi bila rasa tahu ni boleh menggugurkan orang dan menyalahkan orang lain dan sebagainya, itu pun masalah juga bila kita menyalahkan orang lain, kan? Sebab tu mahabbah itu sebenarnya menjadikan dengan ilmu kita lebih beradab kepada sesama manusia. Ini ialah sebabnya kalau para ulama mengajar, dia pergi maulid juga. Ada mengajar, tapi ada pergi maulid. Pasal apa? Kalau mengajar akidah saja, nanti banyak menyalahkan akidah orang lain pun salah juga. Kan? Sebenarnya kita membetulkan akidah orang lain. Itu sepatutnya. Belajar fiqah pun banyak salahkan ibadah orang lain pun payah juga. Sebab tu akhirnya kena ada pendekatan tasawuf itu. Sebab tu hatta Syekh guru kami, Syekh Al-Jemaah pun buat kitab nama Hakimul Hukm. Kalau kamu nak berhukum dengan cinta. Maknanya faham Nabi SAW ni ketika menghukum sesuatu, dia menghukum dengan cinta. Kadang-kadang kita menjatuhkan hukum tapi tanpa cinta. Maka kalau kita kena baca sirah Nabi SAW, nampak Nabi SAW sebagai orang yang memberi hukum tetapi dengan cinta. Bila kita tengok hukum tanpa cinta, dia akan jadi dua. Salah satu.
sama ada terlalu menghukum orang lain setelah menghukum diri sendiri. Setelah merasa aku buat ni, aku buat tu, akhirnya menghukum orang lain, terlalu menghukum orang lain. Ataupun kita merasa putus asa dengan agama kerana agama ni hukum saja. Buat ini, jangan buat itu. Jadi kalau kita melihat agama ini dengan hukum saja, dia akan jadi dua lah. Sama ada dengan agama itu kita menghukum orang lain, ini tak betul, ini fasik, ini kafir, ini bid'ah, kan? Ya, kalau kita lihat agama dengan hukum tanpa cinta. Ataupun kita melihat agama itu sebagai kekerasan, akhirnya ramai orang meninggalkan agama kerana melihat hukum saja. Tetapi sebab itu kita kena melihat agama ini hukum dan cinta dalam masa yang sama. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum kerana sayang kita. Allah Taala meletakkan hukum kerana sayang kita. Bukan memang nak menyusahkan kita. Tapi orang bila tengok hukum ni, jadi bila dia menterjemahkan, mengajak orang kepada hukum, jadi menyusahkan orang. Tak. Kita kena ajak orang kepada hukum dengan cinta. Cakap, benda ni tak betul kerana apa, kerana Allah sayang, benda ni mudarat dan sebagainya. Macam orang tak faham, kenapa orang solat 5 waktu? Kan? Kenapa kita kena jadi hamba Allah? Itu dulu. Orang tak faham, orang ingat jadi hamba Allah ni susah. Tapi kalau tak jadi hamba Allah, orang akan jadi hamba nafsu, itu lagi susah. Jadi orang tak faham, jadi hamba nafsu ni susah pasal dia ingat seronok. Sebenarnya dia seronok tapi dia tengah susah tu. Kan, tengok orang yang jadi hamba nafsu, dia dah dapat banyak tapi dia nak lagi banyak. Yang banyak pun tak habis lagi. Jadi menjadi hamba nafsu lebih menyusahkan. Kenapa dia cakap jadi hamba Allah menyusahkan? Tapi Allah nak bagi senanglah dengan menjadi hamba Allah. Allah nak jadikan mulia. Kalau bukan kamu jadi hamba Allah, kamu jadi hamba manusia. Takkan nak jadi hamba nafsu, takkan nak jadi hamba manusia yang lebih rendah daripada diri kamu pun nafsu tu. Jadi jadilah hamba Allah, mulia. Jadi kita memahamkan manusia, memahamkan makhluk bahawa Allah sedang memuliakan kamu dengan kehambaan. Jadi ini Nabi SAW sedang buat. Nak bagi faham, bukan Allah SWT nak memperhambakan, tetapi nak memuliakan dengan kehambaan. Para sahabat pun mengatakan kami ini, Rasulullah SAW bawa kami keluar daripada memperhambakan diri kepada makhluk, kepada manusia, kepada kehambaan Allah SWT. Jadi gambaran-gambaran macam ni hanya boleh disampaikan dengan mahabbah, dengan cinta. Maknanya kita pun tidak terlalu hukum tanpa cinta, dalam masa yang tidak terlalu cinta tanpa hukum. Dia ada dua agama. Ada agama yang antara Islam ada dua agama. Satu agama hukum saja. Kita taklah sebut agama tu. Ada agama hukum saja, tak ada cinta. Dan ada agama pula cinta saja, tak ada hukum. Kau sayang ni masuk syurga kan. Dia panggil kabar gembira. Jadi ada ini cinta saja tanpa hukum, ada ini hukum saja tanpa cinta. Kami saja yang masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Mana kami buat semua yang kami buat. Akhirnya tidak luas. Jadi di tengah-tengah antara cinta saja tak ada hukum dan hukum saja tanpa cinta, ada hukum dengan cinta. Itu hanya boleh dilihat dengan orang yang mencintai Nabi SAW. Itu pintunya maulid. Pintunya jumpa ulama-ulama yang hadir maulid. Ini pintunya kita jumpa orang-orang yang ada mahabbah ni. Mereka kalau kita jumpa ahli yang dalam majlis macam ni, mereka ni susahlah sangat nak menghukum. Kan? Mereka ni makin kita menjauhi makin didekatkan. Itu. Kalau kita duduk belakang-belakang, sekali dia tengok kita beradab dengan duduk belakang tu, dia akan panggil kita ke depan. Ini orang-orang yang pasal kita duduk dalam majlis ni, kalau kita makin humble, makin tawaduk, makin rasa besarnya majlis ni, Allah akan besarkan kita. Di sisi ahli mahabbah. Betul. Ini mujarab. Ini bukan benda main-main. Kan? Kadang-kadang orang yang memang dia memang nak ke depan, memang akhirnya tak ke depan sangatlah. Kan? Pasal ada limit kat situ, Allah nak jaga adab dia juga supaya dia tidak cepat sangat meletup. Kan? Dalam majlis maulid mana boleh meletup, hilang diri dia. Kan, pergi kepada keakuan. Tapi ada orang yang humble, ada orang yang sangat tawaduk dalam majlis tu, akhirnya tiba-tiba dipanggil ke depan kan.
dipanggil duduk di depan. Kenapa? Kerana ada isyarat-isyarat ahli mahabbah ni tahu bahawa orang ini perlu dikedepankan untuk dapat lagi banyak mahabbah. So majlis-majlis maulid ni dia unik lah. Majlis-majlis mahabbah ni unik. Dia tak macam majlis taklim. Majlis taklim penting. Tapi majlis mahabbah pun penting juga. Kita hanya dapat ini. Saya bahaskan dulu dalam apa haul Sayyidatina Fatimah. Ada kita buat dulu. Majlis-majlis maulid ni buat kita duduk dalam iman. Kalau kita gembira pun gembira dengan tangisan, sedih pun dengan tangisan. Kita hidup dalam tangisan. Tangisan ni lah sebenarnya tanda kita hudur. Allah SWT tak sebut ketawa yang masuk syurga, tak ada. Tak ada ketawa masuk syurga, tak ada. Semua tangisan yang bawa kita masuk syurga. Allah SWT tangisan orang yang sedih, tangisan orang yang rasa taubat kan. Hanya tangisan sahaja yang buat orang masuk syurga. Tak ada ketawa yang buat orang masuk syurga. Kan? Dalam majlis maulid, kita gembira pun dengan menangis. Maknanya gembira kita pun bukan dengan ketawa yang lalai tu. Tapi dengan tangisan. So tengok, dalam maulid kita gembira tapi dengan tangisan. Kita sedih pun dengan, kita hidup antara tangisan dan tangisan. Inilah asbab orang masuk syurga. Majlis-majlis lalai banyak di luar, kita ketawa dengan gembira dengan ketawa. Ini majlis-majlis yang Nabi SAW pun tak bagi kan. Nabi SAW kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan menangis sedikit. Ketawa sedikit, menangis banyak. Maknanya menangis. Nabi SAW bukan orang yang umum, bukan orang yang pasif kan. Nangis banyak. Tak, maknanya Nabi SAW gembira pun dalam keadaan menangis. Itu maksudnya. Bukan Nabi SAW asyik nangis saja. Sedih ke? Tak. Bukan Nabi SAW hidup dalam nangis saja, dalam sedih. Tetapi hatta ketawa Nabi SAW pun ketawa yang terharu. Gembira Nabi SAW pun gembira yang terharu. Gembira yang menangis. Kan Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Ketika Nabi SAW kata, nak bersahabat, dia tanya, wahai Rasulullah, asuh bah? Nak teman ke? Kan? Akhirnya Nabi SAW kata, ya kau teman akulah. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Aisyah kata, itu pertama kali aku tahu ada gembira yang menangis. Menangis yang gembira. Maknanya, Sayyidina Abu Bakar ni menangis saja. Tapi menangis sedih. Rupa-rupanya ada dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar yang tangisannya gembira. Ini simbol kepada mahabbah. Ini dalam majlis adab inilah kita nak dapat gembira menangis ni. Gembira rindu Nabi SAW. Ini dalam sebab tu kalau kita banyak menangis, kita dah tak banyak menghukum orang dah. Tengok orang ahli maksiat menangis itu, ya Allah bagi dia hidayah sebagaimana kau bagi aku hidayah. Kan itu hati orang yang hidup dalam mahabbah. Bukan apa tu? Kan bukan begitu. Kan? Apa tak semayang, bukan susah pun nak semayang. Dia tak tahu kalau Allah bagi dia susah, memang dia pun susah semayang. Sama saja. Buktinya ada je masa yang memang dia susah nak semayang, jangan dia tipu pun. Kan? Jadi orang-orang yang ada mahabbah ni, masya-Allah. Kena ajak orang kepada agama dengan cinta. Ini majlis yang sangat baik yang nak diberi komen lah tentang majlis. Kenapa ada maulid? Kenapa maulid ni best ni? Kan? Taklim tadi okey lah kan? Benda bagus. Tapi kenapa kena ada majlis-majlis yang macam tu lah? Saya pun membesar dengan taklim juga. Saya pun tahu daripada kecil sampai masuk ke Azhar. Tetapi majlis yang merehatkan, dia panggil oasis. Mahabbah ni. Majlis oasis. Kalau tidak, kita kering. Ilmu ni kering. Kalau tak ada, mahabbah kering. Sebab tu, mudah-mudahan kita mulakanlah majlis macam ni untuk ajak orang kepada idea-idea mahabbah ni. Tanpa menolak kepentingan-kepentingan yang lain, tetapi menyempurnakan dengan konsep ini. Itu dia. Nanti kita akan jemput juga asatizah kita kan. Macam Amir pun akan jemput juga kawan-kawan daripada industri untuk bersama kita bincang kan. Jadi kita taklah asyik berdua, asyik muka ni. Jadi kita pun akan ajak orang kepada majlis ini insya-Allah. InsyaAllah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita dah nak sampai hujung lah kan. Kesian pula kan. Kawan-kawan ni dia pun nak buat kerja lain. Kita ustaz lagi lah, dia kelas pula ni kan.
Yalah, betul lah patutnya. Okey, saya rasa saya nak nyanyi satu lagi lagu. Lepas tu Ustaz boleh tutup dengan doa. Lepas tu kita bye-bye lah. Okey? Boleh, insyaAllah. Okey. Saya akan nyanyikan sebuah lagu yang saya tulis dan rilis pada tahun 2012 bersama kumpulan Al-Maulid. Okey. Lagu ni tajuknya lagu Cahaya Seluruh Alam. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Cahaya telah menerangi ke seluruh penjuru alam setelah kelahiran Nabi junjungan yang mulia. Lafaz dan ucapan salam ke atasmu wahai baginda. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pujian dan kerinduan, Kaulah pembawa kebenaran. Selawat yang berpanjangan, tanda cinta yang tak akan hilang. Kaulah Rasul yang terpilih, terpuji dan sungguh pengasih. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kau bagaikan cahaya bulan purnama, kekasih yang mulia, sungguh sempurna. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita tamatlah di sini untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT kabul atas segala yang kita buat dan Allah SWT beri penyempurnaan untuk masa-masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka antal afwu tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti dari awal hingga akhir, dan kalau terlepas insya-Allah boleh tengok lagi di YouTube Amir bin Yusof, dan insya-Allah doakan semoga majlis ni akan terus hidup insya-Allah, dan Insyaallah. terima kasih, alhamdulillah, dan terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita Jazakumullah jumpa khairan lagi jazak. Ustaz. Ya, insya-Allah, terima Baik, kasih. baik, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Okey, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.